Pakcik Makcik Oto Arung, terlalu banyak bukti-bukti jenayah rompakan Bosku Najib yang terus dibongkarkan oleh kerajaan Malaysia di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya sebentar tadi. Sangat-sangat mengejutkan dan menggemparkan seluruh dunia. Bukti-bukti kesalahan jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah dan salah guna kuasa Bosku Najib terus meletup macam bom nuklear di Mahkamah Persekutuan sebentar tadi. Berikut adalah bukti-bukti kukuh Bosku Najib kantoi mencuri dan merompak duit rakyat Malaysia sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC International Sdn Bhd. Bukti yang pertama, Timbalan Pendakwa Raya yang mewakili kerajaan Malaysia dan 32 juta rakyat bernama V. Sitambaram berhujah bahawa pendakwaan kerajaan Malaysia menemui begitu banyak bukti untuk menunjukkan Najib Razak menyeleweng 42 juta ringgit daripada syarikat SRC International untuk kegunaan sendiri. Timbalan Pendakwa Raya berkata juga ketika perbicaraan kes jenayah SRC International, pemeriksaan balas yang dibuat oleh pasukan pembelaan terhadap saksi pendakwaan gagal untuk secara serius mencabar hujah bahawa wang tersebut memang dimasukkan ke akaun Najib Razak di AM Bank dan digunakannya untuk manfaat diri sendiri. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram membangkitkan juga Najib Razak tidak pernah mengadu kepada mana-mana bank berhubung transaksi yang tersalah masuk ke dalam akaun banknya berjumlah 42 juta ringgit. Timbalan Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia berkata sebaliknya, Najib Razak langsung tiada masalah untuk menggunakan dan menghabiskan semua duit rompakan SRC sebanyak 42 juta ringgit untuk perbelanjaan peribadinya. Paling panas, paling mengejutkan. Perbualan BlackBerry Messenger menunjukkan Najib Razak tahu tentang transaksi duit rompakan 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadinya. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram berkata, pengurus perhubungan pelanggan AM Bank yang menjaga 2 akaun bank peribadi Najib Razak ketika itu bernama Joanna Yu menerima arahan daripada ahli perniagaan Low Tech Joe atau Jolo menerusi BlackBerry Messenger. Dia berkata, transkrip perbualan BlackBerry Messenger menunjukkan Joanna Yu antara yang menerima pesanan dan arahan oleh Najib yang dihantar kepada Jolo beberapa tahun lalu. Antara perbualan dan arahan itu adalah berkenaan makluman tentang cek yang telah atau sedang ditulis oleh Najib dan berkenaan cadangan pemindahan wang curi kepada akaun bank peribadi Bosco. Kata Timbalan Pendakwa Raya lagi, perbualan BlackBerry Messenger itu menunjukkan Najib menggunakan Jolo untuk mengesahkan baki wang dalam akaun bank peribadinya untuk memastikan dia memiliki kredit yang cukup atau dana yang cukup untuk perbelanjaan kad kredit dan cek yang telah dikeluarkannya. Bukti yang lain turut didedahkan bahawa dakwaan derma Raja Arab Saudi yang dibuat oleh Najib Razak adalah tidak boleh dipercayai. Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram mengesahkan di hadapan 5 hakim Mahkamah Persekutuan membangkitkan Mahkamah Perbicaraan Kes SRC mendapati dakwaan Najib Razak bahawa wang dalam akaunnya adalah derma dari kerabat diraja Arab Saudi sukar dipercayai. Dia berkata Mahkamah Tinggi membuat kesimpulan 42 juta ringgit bukanlah derma Raja Arab Saudi.
Malah 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mengesahkan derma Raja Arab Saudi adalah rekaan, hikayat dongeng semata-mata Bosku Najib dan pasukan peguam belanya. Paling mengejutkan, Bosku Najib memegang jawatan yang cukup-cukup besar sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Big Boss syarikat SRC. Mengarahkan berbilion-bilion ringgit duit pelaburan rakyat dalam syarikat SRC untuk dipindahkan ke luar negara agar duit itu boleh dicuri, dirompak dan dicuci secara haram dengan sangat sistematik atas bantuan jolo di luar negara. Akhirnya, aliran transaksi keuangan duit SRC yang hilang berbilion-bilion ringgit di zaman pemerintahan Bosku Najib di Putrajaya menyaksikan 42 juta ringgit duit SRC berakhir di dalam 2 akaun bank peribadi Najib Razak. Maka ini antara bukti kukuh Najib Razak didapati bersalah dan kalah atas 7 kesalahan jenayah rasuah, mencuri merompak 42 juta ringgit duit rakyat dalam syarikat SRC. Paling penting, bukti rompakan ini menunjukkan Bosku Najib membelanjakan untuk membeli jam tangan mewah kepada Rosmah sebagai hadiah ulang tahun perkahwinan bernilai lebih RM400,000 dan perkara ini turut diakui oleh Bosku dalam Mahkamah Malaysia. Selain itu, Bosku turut mengaku membelanjakan duit rompakan SRC untuk membeli set berlian untuk Bosku Rosmah dan kawan Bosku Rosmah berharga lebih 3 juta ringgit. Di samping itu juga, bukti menunjukkan transaksi keuangan. Bosku shopping bersama Bosku Rosmah membeli barangan-barangan mewah di luar negara menggunakan duit curi sebanyak 42 juta ringgit yang diambil secara haram oleh Bosku dalam syarikat SRC. Paling mengerikan, Bosku turut mengaku transaksi keuangan duit curi 42 juta ringgit habis dibelanjakan untuk membayar hutang-hutang kad kredit Bosku Najib, digunakan untuk buat pembaikan rumah Bosku Najib, Bosku Rosmah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Bosku mengaku aliran transaksi keuangan 42 juta ringgit dibelanjakan untuk dana politik dalam parti timbangan beberapa tahun lalu. Maka ini antara bukti-bukti kukuh Bosku Najib kantoi mencuri dan merompak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC International sehingga hari ini. Seterusnya, bukti yang cukup kuat menunjukkan Bosku Najib selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas Big Boss syarikat SRC mengeluarkan beberapa cek untuk keluarkan duit rompakan SRC International di dalam AM Bank beberapa tahun lalu. Dikatakan lebih 14 cek ditandatangani sendiri oleh Bosku sehingga duit curi 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi Bosku habis sampai licin. Maka ini membuktikan Bosku tahu tentang semua transaksi duit rompakan SRC International yang dimasukkan atas bantuan jolo dan dipindahkan ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib. Melalui 3 transaksi kemasukan duit rompakan
dari luar negara ke dalam 2 akaun bank peribadi bosku Najib di AM Bank, Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Paling penting, kes SRC ini terang-terangan. Bosku Najib gagal membuktikan kesahihan surat derma Raja Arab Saudi. Bosku Najib dan peguam-peguamnya di peringkat Mahkamah Persekutuan hari ini, di peringkat Mahkamah Rayuan sebelum ini, di peringkat Mahkamah Tinggi, tidak ada memanggil dan mengimport saksi-saksi daripada kerabat Kerajaan Arab Saudi untuk mengesahkan derma Raja Arab Saudi dalam akaun bank peribadinya. Bosku Najib kantoi menyerahkan surat derma palsu yang tidak pernah ditandatangani oleh Raja Arab Saudi atau kerabat Kerajaan Arab Saudi. Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi sehingga hari ini mengaku dan mengesahkan tidak pernah memberi apa-apa derma wang peribadi ke dalam akaun bank peribadi Bosku Najib. Maka apabila Bosku Najib dan peguam-peguamnya gagal membentangkan saksi-saksi yang high credibility daripada Kerajaan Arab Saudi, maka terbukti duit 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi Bosku Najib tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi atau anak Raja Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi. Sebaliknya 42 juta ringgit yang sudah habis dirompak dan dibelanjakan bersama Bosku Rosmah adalah duit rasuah, duit rompakan haram yang diambil secara haram oleh Bosku Najib sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Big Boss syarikat SRC di Putrajaya sebelum ini. Sebagai kesimpulan, bukti-bukti kukuh ini, bukti-bukti rompakan Bosku Najib sebanyak 42 juta ringgit, amat sukar untuk digelapkan dan disembunyikan oleh peguam-peguam Bosku dalam Mahkamah Persekutuan hari ini. Sememangnya bukti-bukti rompakan ini sudah viral dalam platform media sosial kerana Bosku terbukti kantoi merompak dan mencuri 42 juta ringgit. Bosku Najib kantoi menyimpan duit rompakan dalam 2 akaun bank peribadi AM Bank di Cawangan Kuala Lumpur. Malah Bosku sendiri mengaku menghabiskan semua duit rompakan itu untuk shopping bersama Bosku Rosmah. Maka dengan pembentangan bukti-bukti kukuh ini oleh pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan sebentar tadi, ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Tidak lama lagi, Bosku Najib mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh Pakcik-Makcik Oto Arong. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and masuk perangkap sendiri. Bapa penyamun penyangak laknatullah yang semakin takut check-in penjara Sungai Buloh Pakcik-Makcik Oto Arong. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa Bosku Najib. Cash is king. Tidak ada kuasa dalam Mahkamah Persekutuan negara Malaysia yang berdaulat itu. Penjara Sungai Buloh akan menyambut kehadiran Bosku Najib dengan sangat-sangat meriah. Tidak lama lagi Pakcik-Makcik Oto Arong. Bosku Najib orang tamak selalu rugi. Pemimpin yang merompak duit rakyat, duit negara, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah hancur di dunia dan akhirat, malah dihumban
pemimpin, penguasa, penyamun harta rakyat, harta negara ke dalam neraka jahanam bersama pengikut-pengikutnya. Bosku, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka jahanam, Allah kirim salam rindu. Game is over, bosku. Terima kasih.